Assalamualaikum. Sekejap. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alah, kena ada handphone jugalah. Mungkin tak payahlah kot. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Apa khabar anda yang sedang menonton Piko? Dulu tak lupa nak share kan? Okay, apa yang bermain dalam fikiran Piko sebenarnya kan? Sebenarnya Piko tak jumpa mana handphone Piko yang lagi satu. Lepas tu sebab biasalah kan anak kita main, lepas tu tak tahu dia letak mana. Okay, Piko dah cari tak jumpa. Okay, lepas tu Piko fikirlah tak apalah, tak payah lagu kan. Sebab Piko ingat macam untuk lagu je. Tak apalah, tak payah lagu pun tak apalah. Tiba-tiba bila dah live ni, untuk share. Untuk share perlu juga. Tahulah, biar je lah. Sebab Piko nak live pukul 9 juga kan. Sekarang pukul apa dah? 9 kan? 9:01. Piko nak live 9 juga kan. Kalau Piko cari nanti dia drag kan. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. So kita tak payahlah. Okay. Ini baru Piko share, insyaAllah. Mungkin Allah nak jaga energi Piko supaya Piko boleh cerita dengan tenang. Bismillah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa khabar anda yang menonton Piko? Harap semuanya bahagia, sihat, ceria. Okay, Piko mulakan dengan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Afiqah Kamal, leader untuk Piko Emporium, membantu adik-adik yang kat rumah yang kebosanan, serabut alam, tak tahu nak buat apa, dah tension tahap gaban, untuk menjana 2000 sales pertama bersama dengan Kak Piko. Kak Piko akan guide one to one. Kak Piko akan bimbing adik-adik. Pegang betul-betul ni, pegang. Pegang lain pula kan. Pegang betul-betul, genggam erat tanganmu untuk kita sama-sama merealisasikan impian untuk menjana sales 2000 yang pertama. Bila adik-adik berjaya buat, Kak Piko akan appreciate. Kak Piko akan memuji adik-adik. Kak Piko akan cakap syabas, tahniah, dan Kak Piko akan war-warkan kepada seluruh media sosial Kak Piko kan. Dan apabila adik tak berjaya membuat sales, tak apa, Kak Piko sedia meminjamkan bahu, meminjamkan telinga untuk mendengar apakah isu yang dialami oleh adik-adik, apakah yang menyebabkan adik-adik tak boleh nak capai 2000 yang pertama tu. Kan? So itulah dia bersama Kak Piko. Hashtag misi buat orang happy. Hashtag hidup berani bahagia dan ceria. Okay, pagi ni Kak Piko nak share. Pagi ni Piko nak share. Sebelum tu, rasa sunyi lah, tak ada lagu. Sunyi. Sebenarnya Piko nak buat live. Piko nak Piko nak share sikit je. Pagi ni dapat. Piko nak share sikit je. Piko rasa macam, ini macam pendek je kot. Pendek je, so tak apa kot, tak ada lagu. InsyaAllah, pendek je ni. Okay, sebelum tu mari kita panjatkan rasa syukur dan kita memuji pemilik untuk semua ilmu, semua pemilik untuk seluruh isi alam ni. Kan, alhamdulillahirrabbilalamin. Kan, kita panjatkan rasa syukur kehadrat ilahi yang memiliki alam ini, yang memiliki diri kita, yang memiliki ilmu, yang memiliki semua yang ada kat dunia ni, dekat seluruh yang ada dekat, kau tak tahu, semesta, yang ada dekat semesta ni.
Piko dengar bunyi handphone Piko. Tak ada dah. Sebab Piko set alarm pukul 9. Dia akan berbunyi. Tapi tak dengar pun. Kena habis bateri. Jadi tengyang-yang. Okay. Tajuk kita pada hari ini adalah supporter versus amanah. Supporter versus amanah. Hari ni learning point Piko, supporter versus amanah. Piko tak reti sangat nak menyampaikan dengan cara yang boleh menyenangkan hati semua orang. Tapi Piko akan cubalah. Piko cubalah. Okay. Kalau korang tengok Piko ni asyik ke depan, sebenarnya Piko tak selesa ke sini. Sebab dia sebenarnya dia macam kursi ni macam menyuruh Piko untuk macam bersandar. Tak best bersandar. So Piko ke depan macam ni supaya Piko tak bersandar. Okay. Piko hari ni sedar beza. Okay, memulakan apa yang Piko share dekat Piko punya kita punya caption. Apa yang Piko dapat adalah, don't look at people as somebody, but look at people as Allah Messenger. Kan, itu bahasa Jawa lah. Kalau bahasa Melayu kita jangan tengok jangan tengok dekat seseorang hanya sebagai seseorang, tapi pandanglah pada seseorang tu sebagai pengantara ataupun pengantara Tuhan lah kan, pengantara Tuhan kan, messenger betul kan, Allah messenger, pengantara kan. Messenger tu kan macam pengantara kan, penyampai, pengantara. Lagi satu, how we look at people represent who we are. Kalau macam mana kita tengok kat orang, itu akan menjadi cerminan diri kita kan. Cermin diri kita. Kan, alhamdulillah sejak dengar Magnet Rezeki 2 ni banyak dapat benda baru. Okay. Lepas tu, kalau kita tengok kat seseorang tu sebagai pengantara, sama lah juga dengan kita kan. Kita akan jadi pengantara juga. Tapi kalau kita tengok kat seseorang tu, dia tak ada sesiapa, so jadi cermin lah kan. Jadi cermin. So kita tak ada sesiapa. Kita bukanlah sesiapa. Macam tu lah. Allah Akbar. Okay. Lepas tu, bila Piko dapat aha moment ni, Piko macam, Piko rasa macam, oh patutlah. Macam dulu, Piko memang nampak, Piko ni kan macam ada isu, sekarang kan Piko macam ada isu dengan Tuan Sahibul, husband Piko sekarang. Macam ada isu sikit kan, sebab baru Piko sedar, bila Piko dapat aha moment ni, dengan izin Allah, baru Piko sedar, macam tu kan. Oh patutlah, sebab selama ni sebelum Piko kahwin dengan Tuan Sahibul, Piko tak anggap dia sebagai suami. Macam tu. Piko anggap dia sebagai amanah untuk Piko naikkan pandangan orang terhadap orang yang tak ada apa-apa. Kan dulu kan orang macam Piko dapat tentangan, ramai orang tak setuju dengan Piko nak kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa apa semua. So Piko pegang tu sebagai amanah, Piko pegang tu sebagai aku nak buktikan yang walaupun aku kahwin dengan dia, aku boleh buktikan yang aku bahagia. Memang sepanjang hidup Piko bahagia kan. Sepanjang hidup tu bahagia. Tapi kebahagiaan tu mula menghilang bila Piko nak jadikan dia sebagai suami. Suami ni kan tugas siapa? Tugas suami supporter kan. Orang yang support, orang yang melengkapi antara satu sama lain kan.
Kan itu kan tugas suami kan. Tugas suami melengkapi antara satu sama lain. Jadi supporter juga. Dia melengkapi lah. Jadi pelengkap. Tapi bila Piko cuba nak jadikan dia pelengkap, Piko tak rasa lengkap. Kan? Dia tak jadi lengkap. Itulah sejak tu lah dia macam dia start apa tu? Mak telefon. Okay. Okay, kita sambung. Apa ni? Allahumma shalli ala sayyidina. So, bila Piko start nak jadikan dia sebagai seorang suami, Piko pun start rasa dia tak lengkap. And then bila kita start rasa dia tak boleh melengkapkan kita, then suami kita pun start untuk, dia kan macam cerminan. Bila macam sebelum ni Piko memang nak jadikan dia sebagai untuk Piko bantu dia untuk nak buktikan kita boleh bahagia walaupun kita tak ada apa-apa. So Piko akan bagi. Apa walaupun macam contohnya macam rumah kan. Macam contoh Piko nak pindah rumah, Piko tak minta dengan dia. Piko usaha kan. Piko usaha minta dengan Allah. Lepas tu macam Piko nak kereta, Piko minta dengan Allah. Piko memang langsung tak pernah minta dengan husband Piko. Langsung, seriously. Langsung tak pernah minta dengan husband Piko. Langsung tak pernah minta. Cuma kita utarakan sikit-sikit lah untuk jadi hint. Lepas tu Allah bagi. Lepas tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila kita lepas tu kita adalah kita rasa macam dia tu kurang kan, sebab kita memang niat kita nak memberi. Tapi bila kita dah rasa bila kita start rasa perlukan seseorang untuk support kita, bila kita start perlukan seseorang untuk melengkapi kita, yelah, the moment Piko kehilangan kawan baik Piko tu lah. Sebab Piko perlukan somebody untuk support Piko. Sebab Piko dah hilang support kan daripada kawan baik Piko tu. The moment tu lah start daripada situ kita rasa macam dia ni tak boleh. Yelah, sebab kita macam mencari kan, kita mencari sesuatu yang kita kekurangan, supporter. Lepas tu lah sebab mencari dekat suami tak ada, dekat sini tak ada. Itulah dia jadi macam lepas tu jadi lost. Lepas tu dah jadi lupa dengan tujuan asal kita, kenapa kita kahwin apa semua kan. Rupanya dia ada beza tau. Dia ada beza. Bila kita anggap seseorang tu sebagai supporter, dengan kita anggap seseorang tu sebagai amanah. Amanah. Sebab kiranya macam sebelum ni Piko kahwin dengan husband Piko, memang Piko anggap dia sebagai amanah untuk Piko naikkan pandangan orang terhadap diri dia. Tapi bila dah macam tu kan, bila Piko dah rasa macam kekurangan, ialah dengan izin Allah jugalah, sebab nak Piko upgrade kan. Nak Piko upgradekan diri Piko. So Allah tarik satu nikmat untuk gantikan dengan yang lain kan. Lepas tu untuk gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik kan. Allah tu sangat baik. Sangat-sangat baik. Dia tarik satu tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Unexpected. Okay, lepas tu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu itulah jadi macam serba tak kena kan. Jadi rasa kekurangan, rasa ni. Macam tu lah. Lepas tu baru aku faham, sebenarnya dalam hidup ni kan, kita tak boleh nampak seseorang, kita tak boleh pandang seseorang tu sebagai just somebody. Kan. Kita kena anggap dia semua adalah sebagai utus daripada untuk perantara Tuhan lah. Ada orang yang Allah hantarkan untuk jadi pengantara ilmu. Ada orang Allah hantarkan untuk jadi pengantara peringatan. Ada orang yang Allah hantarkan untuk menjadi pengantara supporter. Macam tu kan. Memang dari awal suami Piko ni memang bukan Allah hantarkan untuk Piko jadi supporter kan. Memang dari awal suami Piko ni Allah hantarkan untuk Piko, diamanahkan untuk jaga. Untuk jaga. Macam pelik kan bunyi jaga, tapi memang menjagalah kan. Macam dari segi immigrationnya, dari segi kerja,
apa benda yang dia perlukan memang memang Piko perlu jaga. Memang baju Piko semua Piko dah bagi kat dia. Baju Piko, seluar Piko, apa benda je sampai aku tak tahu nak bagi apa dah. Sampai tak tahu nak bagi apa dah kan. Kan. Padahal dia yang cari rezeki. Of course dia pun ada memberi juga, tapi macam tu lah. Sebab dia memang ditugaskan, dia memang dihadirkan dalam hidup Piko bukan untuk jadi supporter Piko. Jadi supporter, tapi supporter dari segi keselamatan. Macam orang perempuan memang perlu ada guide, memang perlu ada pengawasan orang lelaki. Memang itu lumrah. Hidung Ibu gatal. Memang lumrah Allah jadikan kan. Minta maaf lagi, hidung Ibu gatal. Tak boleh saja. Memang Allah jadikan lumrah orang perempuan ni perlu ada penjaga dia, iaitu lelaki. Memang lumrah dia. Memang suka tak suka, lelaki memang kena jaga orang perempuan. Suka tak suka. Kan. Sebab tu waktu zaman Nabi Muhammad SAW dulu, perasan ke perasan, siapa yang jadi janda-janda semua akan dikahwinkan. Kan. Macam Nabi Muhammad SAW sendiri, dia akan, siapa yang janda, walaupun umur dia dah tua-tua macam tu pun, Nabi ambil untuk jaga. Sebab memang orang perempuan ni memang wajib dijaga oleh lelaki. Sebab itulah kenapa Islam ni ada kotak 4 orang untuk setiap lelaki. Sebab memang wanita wajib dijaga oleh lelaki. Memang itu fitrah alam. Sebab Piko pernah lah, Piko banyak kali tanya, Piko kan ada kawan-kawan yang family dia bercerai. Memang dia kata mak dia macam perlukan lelaki untuk jadi jagalah. Dia memang perlu. Kalau sebab Piko nanti Piko cerita. Memang dia perlukan sebab memang fitrah lelaki ni, kalau orang tu tak ada lelaki, macam wanita tu tiada siapa yang jaga, dia akan kacau. Itu memang fitrah. Dia memang fitrah. Tapi once dia dah kahwin, dia takkan kacau. Itu memang fitrah. So, siapa yang janda-janda, cuba tengok. Mesti akan dikacau. Sering diganggu oleh lelaki. Di janda-janda ni memang akan sering diganggu oleh lelaki. Itu memang fitrah. Memang Allah jadikan macam tu. So, Piko pun pernah, Piko cuba melarikan diri dulu kan. Melarikan diri tanpa ada lelaki di samping Piko. Memang kita akan rasa gangguan dari lelaki lain tu. Ni macam bertubi-tubi gangguan tu. Macam ke siapa yang belum kahwin ni, anak-anak dara, korang perasan kan ramai lelaki yang cuba menggangui hidup korang. Lelaki-lelaki akan cuba menggangui hidup korang. Dan Piko dapat rasakan once bila kita kahwin je, gangguan tu hilang. Bila kita kahwin je macam tertutup satu gangguan fitrah tu. Sebab tu Piko macam patutlah kan Nabi, walaupun janda tu dah tua, Nabi ambil untuk jaga. Sebab memang fitrah alam Tuhan jadikan wanita ni perlu dijaga oleh lelaki. Sebab Piko memang pernah tahu niat dalam hati Piko. Piko memang kata Piko memang pernah niat dalam hati Piko. Macam nak buat ni kata. Piko dari dulu Piko niat dengan hati Piko, ya Allah, aku tak nak kahwin kan. Aku nak berdikari sendiri. Tapi dengan niat Piko tak nak kahwin, Piko dapat jodoh cepat gila. Serius cepat. Piko SPM lagi kan. Piko tak habis belajar lagi. Suami Piko, Tuan Saibul ni dah booking. Tapi Piko tak tahu je lah. Tapi dia kira dia dah booking. Lepas tu nak cakap betapa cepatnya jodoh Piko dapat kan. Maknanya Allah tak izinkan. Maksudnya, faham ke? Faham? Maknanya Allah tak izinkan untuk Piko bersendirian. Kan? Sebab Piko dah utarakan dekat Allah, aku tak nak kahwin kan. Piko dah cakap dengan Allah kan. Ya Allah, aku tak nak kahwin kan. Aku nak jaga, kalau boleh aku nak jaga anak angkat macam tu. Piko cakap dengan Allah macam tu. Aku nak jaga anak angkat seorang, aku nak lari. Aku nak pergi overseas, aku nak jaga anak angkat seorang macam tu lah. Itu dulu Piko lah. Tapi Allah tak izinkan. And then, bila Piko dah kahwin,
Piko okay. And sampai bila satu tahap, Piko kata, ya Allah, aku dah tak nak duduk dengan dia lagi. Ini sampai satu tahap lah kan. Sampai satu tahap, ya Allah, aku tak nak duduk dengan dia lagi. Aku tak tahu nak buat apa lagi dengan dia. Lepas tu, Allah hadirkan dengan orang yang lain. Maksudnya Allah tak izinkan. Faham ke faham? Allah hadirkan dengan ramai orang yang sudi membantu Piko. Faham ke faham? Dan mereka semua adalah lelaki. Macam hari tu yang si Ikmal, Tuan Zuki, Datuk Wira, Gurunda Dr. Ari Nanja Agustin. Piko dihadirkan dengan lelaki-lelaki juga. Faham ke faham? Faham ke apa yang Piko cuba nak sampaikan? Piko bukanlah nak mengajar, tapi Piko nak cuba faham ke apa yang Piko nak cakap, yang idea apa yang aha moment Piko ni kan. Piko kan mengajar, tapi Piko nak menerangkan aha moment Piko. Maknanya memang wanita tu Allah tak izinkan untuk dia bersendirian. Piko perasan ni sebab waktu Piko lari dulu pun, cubaan pelarian. Cubaan pelarian tu pun apa tu? Piko dihadirkan dengan lelaki-lelaki yang membantu Piko. Memang ramai yang membantu Piko. Lelaki. Sampai tu dia sanggup, sampai tahap Allah nak hantar dia untuk jaga Piko tu, sampai dia sanggup tidur. Sanggup tidur dekat surau tu kan. Tapi tak adalah kita tidur sekali. Tapi macam, sebab surau tu kan ada tempat bahagian lelaki, ada bahagian perempuan. Sampai dia sanggup. Dia kan maghrib tu, katilah korang nak anggap apa kan, tapi Piko nak cerita je lah moment Piko tu. Lepas tu apa tu, padahal Piko tak bagi tahu dia pun. Piko waktu tu ada akak yang menjaga dekat kawasan yang terdekat tu. Dia solat. Lepas tu dia tanyalah, awak nak ke mana semua kan. Biasalah kita sembang. Sembang walaupun singkat lah, sebab dia nak cepat. Dia kan jaga kedai, dia kena cepat, dia tak ada orang tolong jaga. Lepas tu akak tu, lepas tu aku cakap lah, saya nak pergi ke saya nak pergi naik kapal, saya nak cuba pergi naik kapal, tapi saya tak ada tiket. Aku cerita lah nak try tumpang kapal yang sayur ke kapal mana-mana lah. Lepas tu dia macam, oh ya ke macam tu. Macam dia risau. Awak nak pergi pukul apa ni? Dia macam tu lah. Pukul berapa nak pergi? Tak tahulah, tengoklah esok pagi ke. Dia orang kata pagi. So macam tu. Dia cakap ada pukul 3 ke. Tengoklah, tak tahu. Kau tak tahu kan. Lepas tu akak tu yang bagi tahu dekat si lelaki tu kan. Lepas tu tiba-tiba petang tu lelaki tu datang. Ini Piko nak cerita, point dia adalah wanita tu memang perlu dijaga oleh lelaki. Wanita tu memang perlu dijaga oleh lelaki. Okay. Lepas tu si apa ni? Si lelaki ni, Piko tak tahu nama dia. Ada hari tu dia bagi tahu nama dia, Piko tak ingat. Si lelaki ni tiba kan dia diterjah Piko lah. Dia macam, awak sini kejap, keluar kejap kan. Kan sebab Piko duduk je dalam surau tu. Awak sini kejap, keluar kejap kan. Dia cakap, cuba cerita. Nak ke mana ni? Dia marah-marah Piko. Nak ke mana? Piko cakap lah ni. Mana suami awak kan? Dia cakap kan, sebab kita ada anak, of course mestilah dah ada berkahwin kan. Okay, mana suami awak? Mana suami awak? Suami awak tak risau ke dengan awak macam ni kan? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku cakap lah, saya nak lari dari suami saya. Okay, bye. Ini cerita Piko Kau nak anggap apa tak aku cerita. Tapi Piko nak berceritakan betapa wanita ni perlu dijaga oleh lelaki. Okay, lepas tu aduh gatal ni hidung ni. Lepas tu apa? Lepas tu tu lah dia kata, awak nak pergi buat apa? Lepas tu aku cakap, macam mana tahu ni? Lepas tu dia kata lah tu,
akak angkat saya cakap macam tu kan. Akak angkat saya. Lepas tu lepas tu dia cerita lah, saya ni bawa ferry. Lepas tu aku kata, awak bawa ferry ke? Tapi dia kata, tapi saya tak pergi kat tempat yang awak nak pergi tu. Sebab dia bawa ke Pulau Ketam je. Lepas tu aku macam, alah, okay, baik. Agaknya kalau dia boleh bawa kan, mesti dia bawa untuk ikut kan. Tapi Allah tak izinkan lagi. Allah tak izinkan lagi. Lepas tu dia tanya lah, awak nak pergi pukul berapa ni esok? Aku cakap lah, tak tahulah, mungkin dah pukul 3 macam tu. Tengoklah. Aku cakap kan. Aku tak tahu kan. Lepas tu, Lepas tu dia kata, lepas tu dia cari risau. Lepas tu dia kata, kalau apa-apa telefon saya boleh tak? Dia kata, kalau apa-apa boleh tak? Tapi aku nak tunjukkan betapa Allah hantarkan dia sebagai untuk menjaga Piko. Faham ke? Kan? Padahal Piko tak minta. Tapi Allah hantarkan juga lelaki untuk jaga Piko. Kan? Menunjukkan yang wanita ni memang wajib dijaga oleh lelaki. Lepas tu, sebab sekarang ramai perempuan yang tak nak berkahwin kan. Piko cerita ni sebab ramai perempuan sekarang dia tak nak berkahwin. Tapi Piko nak cerita, sebenarnya Piko pun ada perasaan macam tu. Tapi Allah tak izinkan. Allah nak tunjukkan yang wanita ni memang fitrah dia, memang dah diprogramkan, memang perlu dijaga oleh lelaki. Lepas tu, tu lah waktu dia balik. Lepas tu pukul berapa entah aku dengar dia datang. Aku dengar dia tidur kat sebelah aku. Aku memang tak boleh tidur lah, ada lelaki kan. Aku memang tak tidur. Terlelap tu bangun. Macam tu lah. Tapi rasa selamat lah. Walaupun secara macam tu, kita rasa selamat. Kan? Walaupun ada rasa takut tu kan. Lelaki kan. Walaupun ada rasa takut, tapi ada rasa selamat. Dia macam tu. Walaupun kita tak dapat nak tidur sebab ada dia kan. Tapi it's better dari tak ada sesiapa yang menjaga kita. Dia memang macam tu. Memang fitrah perempuan ni memang perlu dijaga. Sebab Piko macam pelik tau. Macam dulu kan. Kenapa zaman Nabi dulu, kenapa walaupun dia janda, kenapa Piko suka berfikir. Piko suka berfikir benda-benda yang macam tu. Kenapa walaupun kan kalau tengok kan isteri Nabi semua janda yang tua-tua. Bukannya muda kan. Lepas tu bukan untuk memuaskan nafsu. Kalau orang kata untuk memuaskan nafsu lah kan. Sebab semua yang tua yang tahap yang tu memang dah macam tahap nenek-nenek kita kan. Tahap nenek-nenek kita. So macam okay, memang fitrah dia sebenarnya. Memang fitrah wanita ni memang perlu dijaga. Walaupun dia dah tua. Dah tua lah lagi kena jaga kan. Dah tua lah lagi kena jaga sebenarnya. Faham ke apa yang Piko cuba sampaikan? Dengan Piko gatal hidung ni. Mana katanya? Kan? Faham ke apa yang Piko cuba sampaikan? Mesti ada hama ni. Kena basuh sikit. Basuh kat sini boleh. Aku nak air. Macam tu lah. Faham ke? Menunjukkan wanita ni untuk adik-adik Piko yang wanita. Hidung betul-betul tak selesa. Okay, memang betul-betul Piko kena singkatkan Piko punya live ni lah. Sekejap lah. Abaikan bunyi-bunyi yang tak menyenangkan ya. Okay. Jadi pesan dia untuk wanita, untuk adik-adik Piko yang girls.
buanglah perasaan tak nak kahwin. Buang jauh-jauh. So Piko pun pernah je banyak kali. Tapi Allah tak izinkan. Allah hadirkan Piko dengan jodoh yang cepat gila. Lepas tu pengganti dia pun unexpected, luar biasa, Masya Allah. Lepas tu memang wanita tu memang perlu dijaga oleh lelaki. And then ni agak sensitif lah. Tapi Piko tak nak cerita sekarang. Piko pernah cerita sebelum ni. Okay. Dan itulah. Ada lagi satu point sebenarnya Piko nak bagi tahu. Okay, jadi untuk wanita yang sekarang dia mengalami situasi yang mana sebenarnya dia memegang amanah. Dia memegang amanah. Peganglah amanah tu sebaik mungkin. Jagalah dia seikhlas hati. Macam mana kita jaga anak kita seikhlas hati kan, sebab kita anak tu kan amanah. So kita Piko lagi satu. Kenapa dengan anak kita boleh ikhlas hati menjaga, sayang gila-gila, tapi kalau dengan suami kita serba bulu kalau macam perangai dia tu tak menyenangkan ke apa. Kalau dengan anak kita boleh maafkan. Tapi bila dengan suami kita segeram. Sebab Piko pernah mengalami ni kan, walaupun dalam masa yang singkat kan, waktu yang Piko mencari-cari itulah. Tapi dapat rasakan lah. Alhamdulillah dapatlah rasakan juga betapa berbulunya bila suami kita tak memenuhi kriteria sebagai suami. Yalah, sebagai suami kan jadi supporter, pelengkap. Kenapa kita rasa macam tu? Kan? Sebab kita nakkan dia sebagai supporter kita, padahal Allah kirimkan dia sebagai amanah. Kan? Lepas tu dalam konteks pemahaman yang ni, Piko dapat simpulkan bahawasanya walaupun kita berkahwin, dia tak semestinya dia adalah supporter kita. Supporter tu tak semestinya daripada suami. Supporter tu mungkin boleh daripada anak-anak, daripada kawan. Tapi kenapa ramai orang sekarang tak bahagia dalam rumah tangga? Sebab dia expect bila kahwin tu pasangan dia adalah supporter dia. Dia expect pasangan dia adalah supporter dia. Dan padahal Allah hadirkan supporter dia bukan suami dia. Bukan pasangan dia, bukan isteri dia. Tapi mungkin dari anak dia, mungkin dari jiran dia, mungkin dari kawan baik dia, mungkin dari mak mertua, mungkin dari ipaduai. Sebab dunia ni unik, dunia ni menarik sebab Allah hadirkan setiap orang ni kan, dia punya tu kan lain-lain tugas yang Allah dah pilihkan. Tugas yang Allah dah pilihkan untuk dia tu lain. Tapi dalam pandangan mata kita lain. Kan, dalam pandangan mata kita lain. Contoh macam yang tu lah, macam suami. Kita pandang dia sebagai supporter. Padahal Allah hantar dia bukan sebagai supporter. Allah hantar dia sebagai amanah. Macam tu. Atau mungkin sebagai apa-apalah kan yang lain-lain. Mungkin sebagai pengantara ilmu, mungkin sebagai apa-apalah kan. Kan ada banyak kan dekat dunia ni. Sebab tu kenapa banyak berlaku isu konflik rumah tangga pada era masa sekarang. Lebih-lebih sekali lagi COVID ni kan. Baru Piko faham. Sebab ambil contoh daripada family Piko sendiri. Tak payahlah. Tak ada melibatkan mak ayah. Malah cerita. Sebab tu Piko macam jadi bagi Piko, untuk siapa yang sekarang dia merasakan hidup dia tak bahagia dengan pasangan dia, yang dia rasa pasangan dia membebankan ke apa ke, itu bermakna pasangan tu bukan supporter dia.
supporter dia adalah orang lain. Macam Piko pun sebenarnya sebelum ni supporter Piko adalah kawan baik Piko. Tapi Allah tarik kawan baik Piko sebab Allah nak gantikan dengan supporter yang lain. Itulah yang Piko jadi mencari-cari. Macam tu. So sebenarnya maknanya kalau macam kita tengah berkahwin dan kita rasa tak bahagia dengan pasangan kita, bermakna itu bukan supporter kita. Dia adalah amanah kita untuk kita jaga sebaik mungkin, seikhlas hati. Bila kita jaga dengan seikhlas hati, insya-Allah Allah akan hadirkan kita supporter kita yang sebenar. Yakinlah. Okay. Yakinlah. Sebab dulu supporter Piko adalah kawan baik Piko. Tapi sebab Allah nak gantikan dengan yang lebih baik, itulah Allah hilangkan dia dari radar. And then muncullah supporter yang sebenar, yang baru. Macam itu. So, macam itulah. Faham ke? Faham ke apa yang aku cuba sampaikan ni? So sebab itulah sekarang Piko sebab itulah kita kena buang rasa berbulu dengan amanah kita. Macam sebab bila dengan anak kita rasa okey sebab kita tahu itu amanah kita. So memang kita kena buat yang terbaik, kena jaga elok-elok. Tapi sebab bila dengan suami kita rasa macam berbulu kan, sebab kita terlepas pandang bahawasanya mungkin suami kita bukan supporter kita. Sebenarnya amanah kan. Macam contohnya macam kisah Firaun kan. Macam Siti Asyah kan suami dia adalah bukan supporter dia. So kira macam amanah lah. Amanah untuk dia mentauhidkan kan. Kira macam amanah untuk Siti Asyah untuk lembutkan hati dia supaya menerima tauhid yang sama. Dia amanah lah. Amanah. Allah tanggungjawabkan untuk ni kan. Kan. Tapi mungkinlah itu bukan amanah dia. Mungkin itu sebagai pengantara ujian kan. Saya tahulah. Yelah sebab setiap orang ni kan ada lain-lain function dia. Mungkin pengantara ujian, pengantara peringatan, pengantara macam-macam lah. Pengantara pahala yang banyak untuk dekat syurga nanti. Macam contoh siapa ya? Aku tak ingat ada satu sahabat ni. Dia ada lovers, dia ada haters. Nabi SAW kata, bergembiralah kamu dengan haters kamu sebab itu adalah sahammu di akhirat. Aku tak tahulah istilah yang sebenar itu, tapi ini apa yang aku faham. Maksudnya, bergembiralah dengan haters kamu, orang yang tidak menyukai kamu, sebab dia adalah lubuk pahala kita dekat mahsyar nanti kan. So, dia adalah pengantara pahala sebenarnya. Macam tu. Mungkin yang macam Fir'aun tu pengantara pahala kan, lubuk pahala dia dekat mahsyar. Haters adalah pengantara pahala. Kita yang berterima kasih juga sebab dia jadi lubuk pahala kita. Kalau haters jadi lubuk pahala kita. Kalau suami yang tak sokong tu, kita punya amanah untuk kita jaga dia elok-elok. Sebab suami kan kena jaga juga kan. Walaupun kita tak suka, kita kena jaga. Kita kena anggap dia amanah. Kena jaga elok-elok juga kan. Jaga elok. Macam tu lah. Bila Piko twist je benda ni, mindset Piko yang macam ni, bila Piko dapat, Alhamdulillah kan, dapat terima dia, rupanya dia ni adalah amanah Piko, bukan supporter. Sebab tu lah dia tak boleh nak support Piko. Memang dia takkan pernah support Piko. Sebab dia bukan supporter Piko. Memang Allah tak hadirkan dia untuk jadi supporter Piko. Lucu kan? Baru faham. Okay. Sebab tu lah dia memang takkan menyokong. Kau buatlah apa pun, dia memang takkan menyokong. Kau jadilah baik macam mana pun kan. Sebab dia hanyalah amanah yang perlu kita jaga dia elok. Sebab mungkin mungkin sebab ada benda lah, something yang mungkin dari kisah hidup dia. Dia adalah somebody yang
dari kecil hidupnya kurang kasih sayang apa semua. So mungkin dengan orang lain tak boleh nak jaga dia. So Piko Allah hadirkan suami Piko untuk Piko jaga, untuk Piko naikkan dia punya self esteem. Tapi memang Piko perasan husband Piko dia low self esteem sebab dari kecil dia tak dihargai, dia tak diperdengari. Kisah dia sama macam Piko, cuma Piko ni tambah ilmu kan. So Piko bolehlah guide dia. Tapi dia tak nak tambah ilmu, so dia tak boleh nak guide. Walaupun diri sendiri. Kan. Menarik ya. Piko baru faham. Macam tu lah. So macam tu lah. Lucu Piko baru faham benda ni. Berapa minit dah Piko live? 41 minit. Okay. Mungkin cukup lah kot Inilah momen Piko pagi ni. Menarik kan? So bila kita berdamai dengan tugas masing-masing, hati kita jadi lebih tenang. Berdamai dengan tugas masing-masing. So kita kena berdamai, kita kena terima yang kalau siapa yang ada isu pasangan dia tak support kan, korang kena terima kan. Korang kena terima yang dia bukan supporter, dia hanyalah mungkin amanah kan. Dan bila kita berdamai, kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Itulah indahnya bila kita menuntut ilmu dengan orang yang betul-betul alim dengan bidang dia. Sebab Piko sekarang tengah consume. Piko sekarang tengah consume ilmu magnet rezeki dari Pak Nasrullah, ilmu magnet rezeki dalam ruang pelatihan by ESQ. Aku rasa sangat bersyukur. Memang ruang pelatihan tu memang seriously lubuk ilmu yang sangat berharga. Boleh cari dekat aplikasi Play Store, ruang pelatihan. Tapi sekarang mungkin tak jumpa sebab dia tengah dalam proses maintenance. Dalam 3 hari insyaAllah boleh jumpa balik. Sebab Piko cuba nak downloadkan untuk husband Piko tapi tak ada. Rupanya dia tengah dalam proses maintenance. Mungkin lepas 3 hari ada. Tapi memang seriously lubuk ilmu sangat berharga dalam dia. Memang sangat-sangat powerful ilmu dia. Piko hanya consume ilmu magnet rezeki ni je pun macam-macam yang pemahaman baru yang Piko dapat. Kan. Bila Piko belajar pasal self-controlling, Piko dapat pemahaman lain. Bila Piko belajar ni, sebab dia daripada ahli dia, memang orang yang betul-betul mengamalkannya. Lain dia punya aura dia tu. Lain sangat-sangat. Lain. Sebab itulah seronok belajar dengan orang yang betul-betul ahlinya, yang betul-betul mengamalkan. Kita akan dapat dia punya ilmu tu, dapat menyeluruh, dapat kefahaman seluruh, kefahaman yang sebenar, kefahaman hakiki. Okay. Itu sahaja daripada Piko. Carilah aplikasi ruang pelatihan. Seriously, lubuk ilmu kat situ memang sangat-sangat best. Takkan dapat kat tempat lain. Sangat powerful, sangat powerful, sangat impactful, powerful. Alhamdulillah. Okay, itu saja daripada Piko. Kita jumpa lagi di lain perkongsian insyaAllah. Yang baik tu semua dari Allah, yang buruk tu dari Piko sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain perkongsian. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.